Assalamualaikum, bertemu lagi. Okey, hari ini cikgu akan bawakan tajuk statistik. Okey, yang mana pergi kepada bahagian penggunaan rumus median. Okey, selalunya apabila diberikan jadual, okey, diberi contohnya dekat sini markah, kemudian sebelahnya ada kekerapan. Anda diminta mencarikan median tanpa melukiskan ogif. Okey, maksudnya kita kena guna rumus inilah. Okey, sebelum ini kalau dah tahu bahawa kalau kita nak mencari median, kita boleh saja menggunakan ogif. Okey, ogif yang mana bahagian atas ini ialah jumlah kekerapan, kemudian kita bahagikan dua, kita unjurkan ke bawah dan di sinilah bacaan untuk median. Tetapi kali ini cikgu akan tunjuk bagaimana kita nak mencari median tanpa melukiskan ogif. Jadi penggunaan formula ini. Jadi langkah yang pertama ialah kita perlu tambah lagi satu kolom dalam kita punya jadual, iaitu menambah bahagian kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan ini maksudnya kalau sini 6, jadi ini dimulai dengan 6. Okey, kemudian 6 tambah dengan 9, 15. Okey, kemudian 15 tambah dengan 13 ialah 28. 28 tambah dengan 12 ialah 40. Dan 40 tambah 8 ialah 48. Jadi, yang bawah ini mestilah sama dengan total untuk semua sekali kekerapan. Jadi, inilah dipanggil N. Jumlah kekerapan. Okey. Lepas itu, kita kena tahu ini rumus ni dibekalkan ya semasa peperiksaan. Jadi untuk mencari median ialah L tambah dengan setengah N tolak F per FM darab dengan C. Okey. Jadi di sini kita kena tahu setiap satu maksud huruf yang ada di sini. Jadi L di sini ialah sempadan bawah kelas median. Okey, kelas median. Jadi kita kena kenal pasti yang mana kelas median, kemudian barulah kita tahu yang mana satu sempadan bawahnya. Okey, kemudian N ialah jumlah kekerapan. So N tadi cikgu dah tunjuk bagaimana dapat, sama ada kita tengok yang bawah sekali pada bahagian kekerapan longgokan ataupun kita tambahkan semua sekali ini, totalnya itu juga adalah sama dengan N. 6 tambah 9 tambah 13 tambah 12 tambah 8 juga akan dapat 48. Itulah N. Kemudian F ialah kekerapan longgokan sebelum kelas median. Ya, kekerapan longgokan sebelum. Jadi kalau kita dah tahu kelas median yang mana, bolehlah kita cari kekerapan longgokan sebelum kelas mediannya. Dan F ialah mewakili kekerapan. Kalau FM ialah kekerapan kelas median. M ni merujuk kepada median. Dan C pula yang hujung sekali ini ialah saiz selang kelas. Okey, saiz untuk kelas median. Jadi kalau kita dah tahu nanti saya akan tunjuk bagaimana nak cari C. Okey. Okey, langkah yang penting, yang pertama perlu kita buat ialah kita kena kenal pasti yang mana kelas median. Sebab semua rumus ini merujuk ada perkataan kelas median, ini ada kelas median, kelas median, kelas median. Jadi kita kena cari yang mana kelas median. Kelas median kita boleh dapat ialah dengan membahagi dua jumlah kekerapan. Sebab kelas median ialah bermaksud yang berada separuh daripada N. Jadi N per 2. Okey, kelas median dia terletak pada N per 2. Jadi di sini ialah kita dah tahu bahawa N-nya ialah 48. So 48 bahagi dengan 2. Jadi bersamaan dengan 24. Okey, macam mana kita nak tahu kelas median yang mana satu? Bermaksud kita tengok pada kekerapan longgokan. Okey, kita tengok yang 24 tu terletak di mana. Okey, 24 ialah lebih besar daripada 6, lebih besar juga dari 15. Tetapi kurang dari 28. Jadi yang penting di sini dia lebih besar dari 15. Jadi maksudnya dia dah lebih besar daripada 15, dia dah turun ke bawah sini.
dan yang ini adalah merupakan kelas median. Jadi, kelas median ialah 45 hingga 49. Okey, ini ialah selang kelas di mana terletaknya median nanti. Okey, iaitu 45 hingga 49. Kemudian, bila kita dah dapat dia punya kelas median, kita boleh tentukan yang pertama, iaitu L. L ialah sempadan bawah kelas median. Okey, jadi untuk tentukan L ialah sempadan bawah kelas median. Jadi kalau ini kelas mediannya, untuk menentukan sempadan bawahnya ialah yang ini had bawah dengan had atas kelas sebelumnya, kita campurkan 45 tambah dengan 44, kemudian kita bahagikan 2. Jadi kita akan dapat dekat sini L-nya ialah 44.5. Jadi kita dah dapat L, sempadan bawah kelas median. Kemudian N kita dah tahu tadi, N ialah 48. Saya tuliskan lagi sekali dekat sini bahawa N ialah 48. L ialah 44.5. Cara nak dapatkan sempadan bawah kelas median, kita dah tentukan kelas median, ambil had bawah kelas median, tambahkan dengan had atas kelas sebelumnya, bahagi 2. Okey, dah dapat L, dah dapat N, kita nak tentukan F. F besar. F besar ialah kekerapan longgokan sebelum kelas median. Kekerapan longgokan sebelah sini sebelum kelas median. Sebelum. Jadi kalau ini kelas mediannya, ini kekerapan longgokannya. Kalau kekerapan longgokan sebelum ialah di atas. Yang atas. Okey, ini. Kekerapan longgokan sebelumnya ialah 15. Itu F. Kemudian kita nak tentukan FM. Okey. FM. Kekerapan kelas median. Jadi ini kelas median, kelas median kita dah tentukan tadi, ini dia. Jadi dia punya kekerapan kelas mediannya ialah bukan kekerapan longgokan tetapi kekerapan kelas median. Kekerapan ialah yang bahagian ini. Ini bahagian kekerapan. Jadi kalau kekerapan kelas median ialah 13. Okey. Jadi FM ialah 13. Jangan tertukar dengan F besar dan FM. FM kekerapan kelas median. F besar ialah kekerapan longgokan. Okey, kekerapan longgokan kena rujuk sebelah sini. Kekerapan, kalau F kecil ni, F ini rujuk sebelah sini. Okey. Dan akhir sekali kita nak cari C. C ialah saiz selang kelas. Saiz kelas median ataupun saiz selang kelas. Sebab saiz selang kelas ini sentiasa sama sahaja. Kalau kita nak pilih saiz kelas median yang 45 hingga 49, kita boleh kira dengan jari, iaitu kita kira bermula daripada 45. So 45, 46, 47, 48, 49. So ada 5. Ada 5. Okey, ataupun kita boleh juga kira menggunakan kaedah. Okey, untuk mengira C, satu lagi kaedahnya ialah sempadan atas iaitu 49.5 tolak dengan sempadan bawah iaitu 44.5. Jadi jawapannya pun kita akan dapat 5 juga. Jadi kita boleh kira dengan tangan ataupun kita gunakan sempadan atas tolak sempadan bawah. Okey, selepas itu kita dah dapat dah semua maklumat yang ada. L dah tahu, L dah tahu, N dah tahu, F pun dah tahu, FM dah tahu, C dah tahu. Tinggal lagi kita nak masukkan dalam formula ini. Okey, untuk mengira median, median adalah sama dengan
Okey, so kita masukkan L. L ialah 44.5. Okey, kemudian kita tambah. Okey, jangan lupa ni, tambah. Okey, kemudian buat kurungan. Untuk kita tulis yang ini, setengah N. Setengah N boleh juga ditulis sebagai N per 2. 48 bahagi 2. Boleh juga ditulis terus sebagai 24. Tolak F. F besar 15. Dan jangan lupa ada bahagi dengan FM. FM ialah 13. Okey, tutup kurungan. Dan darab dengan C. C ialah saiz kelas median iaitu 5. Okey, jadi di sini kita dapat bahawa nilainya 44.5 tambah dengan, okey, kita tekan kalkulator yang ini, kita akan dapat 0.3214 darab dengan 5. Okey, so nilai jawapannya ialah 46.11. Jadi inilah nilai untuk median. Nilai untuk median ini, nilai untuk median 46.11 ini mestilah terletak dalam kelas median yang kita dah tetapkan awal tadi. Kelas median kita ialah 45 hingga 49. Jadi 46.11 terletak antara 45 dan 49. Okey, antara ini. Jadi jangan pula bila awak dah kira dapat mediannya katalah 44.8. Contoh. Kalau 44.8 bermaksud dia dah terkeluar daripada julat kelas median. Jadi dah tentulah jawapan kita tu salah. Okey. Jadi itu saja untuk bagaimana mengira julat antara kuartil menggunakan rumus ini saya akan bawakan dalam video yang seterusnya nanti. Tunggukan dan jangan lupa untuk like dan subscribe.